Baca doa bismillah. Yap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafal Bismillahirrahmanirrahim. Mataqawwaju alaina min hazaimi rahmatika ya arhamar amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, Hanan masuk. Siapa lagi? Berapa orang dah? Lagi orang masuk lah kan? Apa tu? Okey, semua buka muka surat. Minggu lepas kita sambung muka surat 20 berapa ni? 27. Buka muka surat 27. Kita sambung bab apa? Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Kita kan belajar sebelum ni kan kita dah belajar apa? Minggu lepas kita dah belajar kenyang. Minggu lepas kita dah belajar apa? Tajuk besar kita apa? Sifat Allah yang wajib dan yang mustahil. Dua tu je. Sifat Allah, dia ikutkan sifat Tauhid ni ada 50. Sifat Allah 20, sifat mustahil 20, sifat Rasul, sifat harus 1. Jadinya 20 tambah 20, 21. Kejap. 20 jadi 40. Lepas tu sifat harus bagi Allah 1. Lepas tu 4 sifat wajib bagi Nabi 4. 25. Lepas tu sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Lepas tu yang terakhir sifat harus bagi Rasul ada 1. Jadinya semua 50 sifat. Kita panggil khamsinu sifat. Sifat 50. Semualah kita kan, tapi sifat wajib bagi Allah sekarang kita nak belajar sifat Allah yang wajib dan yang mustahil. Macam minggu lepas lah kita sambung. Dulu ni kita dah belajar apa? Qudrah apa? Lawan qudrah apa? Mustahil bagi qudrah apa? Ajizun, lemah. Iradah maksud apa? Kehendak. Lawan bagi iradah apa? Mustahil bagi Allah yang bersifat karohah. Jadinya lawan daripada iradah karohah, paksa. Okey, hari ni kita nak sambung ilmu, sifat Allah yang seterusnya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu. Ilmun yang ke-9. Yang ke-9 sifat Allah yang seterusnya lah. Ilmun, artinya ilmu ni maksudnya artinya apa? Mengetahui. Ilmu ni maksudnya mengetahui. Maksud mengetahui ni macam mana? Allah mengetahui. Ni apa kita tengok? Bersifat wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat ilmun. Ingat ilmu maksudnya mengetahui. Mengetahui. Iaitu apa? Mengetahui apa? Sifat yang maujud. Sifat yang maujud ni sifat yang ada lah. Kan? Sifat yang kita boleh, yang ada. Dia bukan sifat sungguh. Dia ada. Sifat yang ada. Qadim. Qadim ni maksud apa? Tiada permulaan. Maksud kata macam ni kalau kamu faham ni. Zat Allah Ta'ala ataupun Allah, diri Allah Ta'ala tu kan? Kamu katakan diri Allah Ta'ala itu kalau dia qadim ataupun dia tiada permulaan berserta dengan sifat ilmu ni. Jadinya samalah. Jadinya contoh Allah ada dulu, tapi sifat ilmu yang ada pada Allah tu tak ada. Kamu tak boleh kata macam tu. Dia kata zat Allah juga tiada permulaan. Maksudnya zat Allah tak ada permulaan. Ilmun ataupun sifat ilmu yang ada pada Allah itu bukan baru muncul lepas Allah ada. Dia juga tiada permulaan. Jadi kita kata yang kata qadim ni. Qadim ni maksudnya ilmun
apa tu sifat ilmu yang ada pada Allah. Ilmu tu yang mengetahui Allah itu tiada permulaan. Dia bukan Allah ada dulu baru ilmu Allah tu datang. Tak. Dia ada bersama dengan zat Allah ataupun diri Allah tu sendiri. Yang seterusnya, ni yang berdiri pada zat Allah. Ustaz kata apa? Zat ni kita katakan macam kalau kita lah. Kan Allah tu kan dia bukan macam kita kan, laisa kamislihi. Dia tak menyerupai apa-apa Allah kan. Jadinya kita nak ibaratkan kalau macam kita manusia yang kata zat manusia ni apa? Tubuh badan kita lah. Tubuh badan kita ni lah zat. Tapi zat kita ni boleh dibelah bahagi. Yang berjisim, kita katakan yang berjisim. Jisim ni maksud dia yang boleh kerak-kerak lah. Maksud dia boleh belah bahagi lah. Zat Allah tak berjisim. Sebab tu dalam sebelum ni laisaka mislihi syai'un, tak menyerupai mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan apa-apa benda yang baru. Tu siapa tu? Dia bersalahan dengan benda apa saja yang benda yang wujud, yang benda yang baru ada, tak kisahlah yang wujud 1000 tahun sebelum ni, 40,000 tahun, 1,000,000 tahun pun, selagi mana dia benda ada, jadinya dia Allah tak menyerupai benda itu. Sebab tu kita kalau ulama-ulama tauhid dia kata kita hanya perlu katakan zat Allah. Wallahu a'lam macam mana, tapi kita boleh katakan diri Allah tu ataupun zat Allah sahaja. Okey, seterusnya. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi setiap sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sama ada ni yang kata contoh antara contoh ataupun takluk kita katakan kerja tugas sifat ilmu ni, tugas kita katakan kerja tugas yang wajib seperti Allah tahu zatnya sendiri, ni tugas. Yang mustahil seperti Allah tahu dia tidak diperanakkan, ni yang kata yang mustahil. Yang wajib apa? Yang wajib kat sini, wajib ilmu Allah itu seperti Allah tahu zatnya sendiri. Yang mustahil seperti Allah tahu dia tidak diperanakkan ataupun dia tidak diperanakkan, tak kisahlah dia kena beranak ataupun dia yang melahirkan kan, tak ada macam tu. Sebab tu dia kata apa? Yang mustahil seperti Allah tahu dia tidak diperanakkan. Yang seterusnya, yang harus seperti Allah tahu apa yang dijadikan. Ilmu Allah tidak didahului jahil. Macam kita kan, kalau kita nak kalau kita ni ada ilmu, betul tak? Kita ada ilmu kan? Kita ada ilmu, kita ada sifat ilmu kan? Jadinya sifat ilmu kat kita ni, sifat ilmu yang ada kat kita ni, dari kita tak tahu, betul? Baru kita tahu kan? Contoh awak tak tahu kan sebelum ni? Awak pernah dengar nama Ilmun? Tak pernah dengar kan sebelum ni? Jadi sebelum ni awak tak tahu. Lepas tu Ustaz dah beritahu, baru awak tahu. Yang ni lah dimasukkan dengan tidak didahului dengan jahil. Ustaz dulu tak bisa dengar pun kita ada ilmu ni. Sebab apa? Ustaz jahil. Sebab Ustaz tak tahu dulu. Sebab tak belajar lagi kan? Jadinya Ustaz sebelum Ustaz belajar pada sifat ilmu, Ustaz tak tahu perkataan ilmu ni, Ustaz jahil. Sebab apa? Ustaz tak tahu. Lepas Ustaz belajar, baru Ustaz berilmu. Kan? Baru Ustaz tahu ilmu ni apa. Macam itulah. Tapi berbeza dengan Allah, ilmu Allah Ta'ala tidak didahului dengan jahil. Dia berbeza dengan kita. Hamba-hamba itu makhluk lah. Jadinya kamu katakan, Allah tahu setiap benda sejak dari dulu lagi. Kita katakan macam tu. Contoh Allah nak jadikan contoh Allah nak jadikan Farid, Allah nak jadikan Razan. Pada tahun sekian-sekian, pukul sekian-sekian, bukannya esok Razan nak keluar. Allah baru tahu hari itu. Allah dah tahu sejak dari dulu lagi. Maksudnya sebelum kejadian syurga neraka, sebelum kejadian malaikat lagi. Allah dah tahu sejak dulu lagi. Dan itulah kita kan ilmu Allah. Dan itu yang dimasukkan dengan qadim. Qadim. Benda yang dulu lagi. Tiada permulaan. Yang kita tidak permulaan. Jadi satu lagi istilah nama azali.
Ada yang kata qadim dan azali ini satu maksud, iaitu tiada permulaan, tapi ada yang kata tak bermaksud. Nanti perbahasan yang panjang lah nanti kamu belajar nanti. Sekarang kamu perlu tahu ilmu Allah itu tidak didahului dengan jahil. Macam itulah. Bukan macam kita manusia ilmu manusia kita ni. Macam tu. Okay, kita tengok lawan bagi sifat ilmun. Apa? Kita ulang sikit. Ilmun artinya mengetahui. Lawannya ilmun tu lah. Lawannya mengetahui apa? Jahlun. Ya, artinya dungu. Dungu bahasa sopan. Dungu. Walaupun dia sifat mustahil, tapi kita tak boleh lah kita nak kata Allah bodoh kan. Sebab memanglah sifat mustahil, tapi kita ada beradab dengan pencipta kita. Ini dalil lah. Dalil nakli mengatakan bahawa Allah bersifat dengan ilmu. Dalil nakli dari Al-Quran lah kita katakan. Dari Al-Quran atau hadis nakli ni. Naqal ni maksud didatangkan. Contoh saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang masuk ke? Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumati wal ard ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Surah Al-An'am ayat 59. An'am ni maksud binatang ternakan. Elok kena gitu sebab minggu depan Hari Raya Haji kan. Ayat 59. Maksudnya apa? Dan pada sisi Allah jualah anak kunci. Mafatih tu. Anak kunci. Perbendaharaan segala yang ghaib, tiada siapa yang mengetahui melainkan dialah sahaja, dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahui, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan tidak yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata. Maksud kata-kata ilmu Allah ni, kalau kamu perasan waktu hujan, nak kata ilmu Allah tu luas lah. Ini contoh, ini perbandingan kita katakan. Contoh, hujan. Hujan ni kita katakan satu Malaysia. Satu dunia tengah hujan sekarang. Contoh satu dunia tengah hujan. Jadinya kalau kamu perasan, hujan tu sendiri kan dia bertitik, kita pengen dia titik-titik kan. Titik tapi titisan yang banyak. Maksud nak kata ilmu Allah tu, Allah tahu tiap-tiap titis Allah tahu tiap-tiap titisan yang mana akan jatuh ke mana tu, Allah tahu setiap titisan tu. Yang tu nak kata yang ni baru sikit baru kita ada sikit Allah punya sifat ilmun yang ada pada Allah, atau sifat mengetahui yang ada pada Allah tu. Nak kata apa? Contoh titisan hujan tu, yang berlaku tu, setiap titisan hujan tu Allah tahu nak jatuh kat mana. Ni kita katakan contoh sedikit daripada pengetahuan ataupun sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Yang tu nak kata contoh. Betul? Allah tahu contoh. Allah tahu hujan dekat Afrika nak jatuh kat jalan mana, dekat bumbung mana, dekat jalan mana. Allah tahu hujan dekat Malaysia nak jatuh kat negeri mana, contoh Selangor, nak jatuh kat Shah Alam, nak jatuh kat bumbung rumah siapa, nak jatuh tak jatuh ke, nak kena burung ke, Allah tahu setiap apa yang berlaku. Nak kata ilmu Allah tu. Ini kita katakan contoh ilmu ataupun sifat ilmu yang ada pada Allah. Ini contoh contoh nak kata banyaknya nak kata luasnya pengetahuan Allah Ta'ala. Nak kata luas tu tak boleh, sebab luas ni kita termasuk dalam ada benda yang tak boleh kata. Nak kata sedikitnya, sedikit nak kata apa? Nak kata ni lah apa sifat ilmu yang ada pada Allah.
Bukan semua ni sedikit sahaja nak kata mengatakan bahawa sifat ilmu tu yang ada pada Allah. Kalau kamu kata luas sifat ilmu, luas tak kena, sebab luas dia meliputi macam ruang kan. Jadinya sifat Allah dia tak ada ruang. Dia melebihi ruang tu. Macam kita katakan, kita boleh tak kita katakan Allah tu besar kan? Tak boleh kata macam tu. Allah tu maha besar. Bukan kata Allah tu besar. Sebab kalau kamu kata Allah tu besar, Allah meliputi ruang. Jadinya Allah sebab apa? Ruang, ingat, ruang, tempat, masa, Allah bukan tak ada kaitan dengan itu. Nampak tu? Sebab apa? Ruang, masa, tempat ni Allah yang menciptakan. Dah pening kamu pening. Tapi yang kata kamu, Allah wujud bukan menggunakan ruang, bukan menggunakan masa, bukan menggunakan tempat. Yang tu je. Seterusnya, ni sekarang kita belajar apa? Tajuk ilmun je kan. Ilmun nak kata contoh ilmun yang ada pada Allah. Nak kata contoh pengetahuan yang ada pada Allah, seperti titisan hujan tadilah. Saya kata kan, itu contoh titisan hujan. Contoh Allah nak kira apa? Titisan laut. Contoh air laut tu, Allah tahu setiap satu-satu daripada air laut tu macam mana. Nak kata ilmu Allah tu luas. Okey, seterusnya. Lawan daripada sifat ilmun. Mustahil bagi Allah tu. Dia kata sini. Mustahil bagi Allah itu ada sifat apa? Bersifat dengan jahlun. Jahlun maksud dia apa? Artinya dungu. Dungu ni apa? Kita kan tak bijak lah kita kan. Tak mengetahui. Kalau nak lawakan. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan dungu. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan. Sebab tu Allah ni apa? Kamil, sempurna. Kita katakan kamil ni sempurna. Kalau kita katakan naqis ni maksud dia kurang lah. Naqis tak akan. Ingat saya kata apa? Allah ni bersifat dengan kamil. Kalau kamu katakan Allah ni bersifat dengan jahlun, jadinya kurang lah. Tak boleh, sebab apa? Mustahil bagi Allah itu bersifat dengan jahlul. Jadinya wajib bagi Allah itu bersifat dengan ilmun, mengetahui. Okey, seterusnya dalil naqli ataupun dalil yang didatangkan melalui Al-Quran ataupun hadis ataupun hadis qudsi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. La yadhillu. La yadhillu ni tidak pernah keliru. Rabbi wala yansa. Wala yansa tidak pernah lupa. Ini dalil kata apa? Dalil yang mengatakan bahawa Allah itu tidak ada sifat dengan dungu. Jadinya mustahil lah saya kata Allah ada sifat bersifat dengan dungu ataupun jahlun. Seterusnya hayatun. Mana buku Ustaz tu? Allah. Hayatun maksud dia apa? Artinya hidup, lawannya mati. Yang tu dimasukkan dengan hayat. Mana Ustaz tanda? Hayat, qadim. Sekejap A'yan jamak daripada ainun makna dirinya perkara. A'yan sabitah iaitu diri perkara yang sabit. Pengetahuan Allah dikatakan juga mafi ilmillah, dan juga jika dinisbah kepada ilmu kita, gambaran dan rupa dalam fikiran
atau dikatakan dalam bahasa Arab suratul zihniyah. Ini bukan dia. Ini ilmu sifat ilmu Allah. Tak pernah lebih payah. Okey, hayatun. Hayatun artinya hidup. Ingat Allah bersifat dengan hidup lah kita katakan. Hayatun. 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 Sekejap Hayatun. Hayatun. Tandas. Pergi. Artinya perhidup Allah Ta'ala itu iaitu sifat yang adanya 11. Yakni sifat hayat itu ada dirinya. Kedua, artinya ada dirinya pada zatnya Ta'ala yang hidup. Ia zatnya Ta'ala dengan dia. Sifat hayat itulah. Artinya dengan sifat itu yang mengesah pada kira-kira akal bagi ini kena baca balik ni, bagi zat akal akan bahawa bersifat ia dengan kejap. Siapa nak masuk tu? Masuk tak tu? Sekejap saya nak baca. Zikri kat tangan. Kenapa zikri? Artinya kejap. Artinya bagi zat. Siapa cakap? Artinya perhidup Allah Ta'ala iaitu sifat yang sedia adanya. Sedia adanya. Ya, sedia adanya. Maksudnya sifat hayat tu qadim lah. Kan? Sifat adanya pada hayat tu qadim ataupun tiada permulaan. Artinya ada dirinya, ada diri sifat hayat itu pada zatnya Ta'ala yang hidup. Ya, hidup Allah lah. Zatnya Ta'ala dengan dia, artinya apa ni? 13. Artinya yang pada kira-kira akal bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat-sifat idrak yang dengan dia nyata sesuatu dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti tergantung atas idrak dengan makna tiada membenar akal akan bahawa bersepakai ataupun bersifat zat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut. 7 sifat itulah sifat ma'ani. Itu melainkan apabila ada padanya ini sifat, maka ia sifat hayat itu dengan dikira-kirakan dia bagi Allah Ta'ala seolah-olah syarat. Ni kena baca balik ni. Tak apa ni. Beda ustaz. Okey, hayatun. Tengok, hayatun artinya hidup. Lawannya mati. Jadinya wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat hayatun, iaitu apa? Sifat yang maujud, yang ada lah kita katakan. Macam kalau tak ada macam mana Allah nak hidup kan? Jadinya sifat tu kena ada. Sifat maksud maujud kat sini bukan sifat, kenapa maujudnya? Kalau tak berwujud, maujud diadakan. Sifat yang ada. Sifat ni Allah jadinya sifat hayat ni maksud dia bukan seiring. Dia kena ada sama dengan sifat-sifat yang lain. Sebab apa? Hayatun juga sifat-sifat Allah kan. Jadi sifat Allah ni tiada permulaan. Patutnya buat kat sini. Qadim. Sifat hayatun yang ada pada zat Allah ini pun juga tiada permulaan. Macam Ustaz tadi lah. Macam sama dengan sifat ilmun tadi tu. Jadinya sifat hayatun kat sini maksudnya zat Allah Ta'ala tu kena hidup lah kan. Jadinya hayatun dan zat Allah kena hidup lah kan. Jadinya hayatun ni pun juga tiada permulaan. Seterusnya, yang berdiri pada zat Allah. Masuk diri bukan berdirilah. Yang macam mana? Melekat. Yang melekat tak boleh. Yang berdiri pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah. Boleh juga. Yang ada pada zat Allah. Okey, tak apa.
wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayatun ataupun hidup. Hidup Allah Subhanahu Wa Taala tiada dengan roh. Nah, ni yang penting ni. Hidup Allah Subhanahu Wa Taala tiada dengan roh dan kekal selama-lamanya, abadan abadan, selama-lamanya. Hidup dia bukan Allah. Hidup Allah tu bukan macam kita. Kita ni hidup dengan apa? Dengan ada roh kan. Sebab tu kalau kita mati nanti roh kita ditarik. Kan? Jadinya kita hidup dengan ada roh. Berbeza Allah hidup bukan dengan tiada roh. Allah hidup dengan apa? Dengan sifat hayatun ataupun sifat perhidup yang ada pada Allah itu sendiri. Yang sifat hidup tu lah kita katakan perhidup tu. Okey. Kalau kita katakan hidup ni, hayat dia tak ada takluk. Dia sifat samarotun apa tu? Apa dah? Samarotun. Tauhid ni payah sebenarnya tau. Nanti Ustaz ringkas-ringkas dulu kat awak. Ustaz pun sampai sekarang struggle lagi mengaji tauhid, belajar tauhid. Okey, tak apa. Jadinya hidup adalah menjadi syarat wujud sifat-sifat yang lain. Hidup adalah menjadi syarat-syarat wujudnya sifat-sifat yang lain. Macam kita lah. Kalau kita nak hidup, kenapa? Razan kenapa keluar? Tadi tiba-tiba tak ada internet dah, Malim. Okey, tak apa. Okey, dalil mengatakan Allah itu bersifat dengan perhidup apa? Wa tawakkal 'alal hayy, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira. Menjalin sekian-sekian. Maksud dia apa? Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup. Nampak? 'Alal hayyil ladzi la yamut. 'Alal hayy. Hayy Allah yang hidup, yang tidak mati, la yamut, wasabbih bihamdi, serta bertasbih dengan memujinya, wa kafa, dan cukuplah ia mengetahui bizunubi, secara mendalam akan dosa-dosa hambanya, khabiran, mendalam. Okey. Yang tu dalil daripada mengatakan Allah bersifat dengan perhidup ataupun hayatun. Lawan bagi hidup apa? Mustahil bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan mautun. Jadinya erti mautun ialah mati. Jadinya mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat mautun. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati, seluruh alam ini tidak wujud. Yang tu kita katakan sebagai apa? Dalil musyahid ataupun dalil syuhud. Dalil melalui panca indera kita. Betul lah kalau kita kan Allah tak wujud. Macam mana kita nak wujud, betul tak? Sebab Allah yang menjadikan kita. Ini kita panggilkan dalil syuhud. Yang ni dalil naqli pula. Dalil naqli ni dalil yang didatangkan melalui Ustaz kata Al-Quran, hadis ataupun hadis qudsi, tiga tu. Wal hayyul ladzi la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Ghafir. Dialah yang tetap hidup. Huwal hayyu. Dialah yang tetap hidup. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Fad'uhu. Maka sembahlah kamu akan dia dengan mengikhlaskan. Mukhlisina. Mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okey, sadaqallahul azim. Nanti kita sambung ni. Surat 32. Nanti kita sambung. Nanti kita sambung. Panas. Okey, nanti kita sambung Tak ada nak ada kerja sekolah ke? Tak payahlah. Kamu buat kerja fiqh tadi je. Tak nak. Saya penat. Tak nak. Tak payahlah. Baca balik je. Maksud. Aku cakap lah. Okey, baca doa belajar. Bismillah.
Kama alam tali fi wa qati hadati wala amin. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Muallim. Selamat Hari Raya. Terima kasih Muallim. Assalamualaikum.